Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak darjah 3 kedua. Okey, untuk minggu ini kita sambung pembelajaran adab kita. Yang mana minggu lepas kita belajar tajuk adab menghidang makanan dan minuman. Okey, seperti anak-anak tahu, faham dan telah praktikkan setiap hari di rumah. Okey, minggu ini kita lihat pula tajuk kecil dalam tajuk adab menghidang makanan dan minuman, yang mana anak-anak rujuk buku teks muka surat 4, yang mana tajuknya ialah kelengkapan yang perlu disediakan. Okey, ketika kita hendak menghidang makanan, kita mesti sediakan kelengkapan. Apa kelengkapan yang perlu disediakan semasa kita hendak menghidang makanan dan minuman? Anak-anak semua dah tahu kan? Okey, kita tengok apa di antaranya yang terdapat dalam buku teks kita. Seperti anak nampaklah dalam buku teks muka surat 4 tersebut. Kelengkapannya seperti sudu dan garpu. Semua kenal ya, sudu dan garpu. Okey, apa lagi yang kita perlukan? Tisu dan tuala. Apa kegunaan tisu semasa atau selepas hendak makan? Untuk mengelap tangan ataupun untuk lap sisa-sisa makanan yang tumpah dan sebagainya lah. Okey, seterusnya, apakah kelengkapan yang kita perlukan? Pinggan, mangkuk dan cawan. Dan pastikan pinggan, mangkuk dan cawan mestilah bersih. Takkanlah kita nak guna yang kotor kan? Okey, seterusnya apa dia? Air basuh tangan, iaitu untuk cuci apa? Cuci kaki? Cuci tangan lah kan? Okey, seterusnya apa dia? Penutup ataupun tudung saji. Okey, semua kenal kan penutup dan tudung saji? Seperti yang tertera ataupun yang ada atas meja kat rumah. Jika ada lah. Saya rasa semuanya ada dalam setiap rumah penutup atau tudung saji ni kan. Okey, seterusnya kain pelapik makanan. Ini sekiranya kita makan atas lantai, kita memerlukan kain pelapik makanan. Okey, ada 6 antara kelengkapan yang perlu disediakan ketika adab menghidang makanan. Ada lagi kelengkapan yang lain. Seperti anak pun tahu sendiri, saya rasa ni sentiasa tengok mak dekat rumah hidang makanan. Betul tak? Okey. Jadi kita pergi muka surat 5, tajuk seterusnya iaitu perkara yang perlu kamu tahu semasa menghidangkan makanan. Apa dia perkara yang perlu kamu tahu? Seperti sedia maklum semua dah tahu kan, tapi tak apalah, kita baca sebagai penambah, untuk tambah pengetahuan lagi, yang mana kok ada yang tak tahu. Betul tak? Okey, kita tengok yang pertama. Segera menghidangkan makanan kepada tetamu kerana itu adalah cara memuliakan tetamu. Okey, ini adalah berkaitan dengan tetamu. Sekiranya tetamu ada bertandang ke rumah kita, kita mesti segerakan menghidang makanan. Itu menunjukkan kita memuliakan tetamu. Okey, faham ya? Okey, yang seterusnya, menghidangkan makanan mengikut tertib makanan. Contohnya, menghidangkan buah-buahan dahulu kerana buah-buahan mudah hadam. Okey, sebelum kita makan nasi, kita disunatkan makan buah terlebih dahulu kerana buah akan cepat hadamkan makanan kita yang selepasnya itu. Faham Okey, jangan tertukar pula makan nasi dulu lepas tu makan buah. Yang tu lambat hadam. Entah tak hadam. Okey. Kita ikut sunnah, okey. Okey, seterusnya hidangkan makanan secukupnya sahaja, tidak terlalu sedikit atau terlalu berlebihan. Maknanya kita makan bersederhana, ikut keperluan. Jangan tamak. Faham ya? Okey, seterusnya
tinggalkan sedikit hidangan untuk ahli keluarga di rumah. Ini peringatan kepada tetamu lah. Tinggalkan sedikit hidangan untuk ahli keluarga di rumah. Maksudnya, contoh kalau tetamu datang, ingatlah dekat tuan rumah dan ahli-ahli keluarganya. Itu salah satu. Ataupun ahli keluarga, untuk peringatan ahli keluarga, contoh ada yang belum balik dari kerja, dari sekolah. Kalau yang makan dahulu tu, tinggalkan sedikit makanan untuk ahli keluarga yang belum makan. Okey, itulah antara perkara yang perlu kamu tahu semasa menghidangkan makanan. Okey, kita lihat yang seterusnya, iaitu muka surat 6. Perkara-perkara yang perlu dijauhi semasa menghidangkan makanan. Apa dia tu? Perkara yang perlu dijauhi, iaitu antaranya menyediakan makanan yang tidak mencukupi. Tadi kan dah pesan kan, sediakan makanan yang mencukupi. Ini adalah perkara yang kita perlu jauhilah. Okey, yang seterusnya melambatkan penyediaan makanan. Contoh macam tadi, tetamu datang, hendaklah sediakan makanan dengan segera. Jadi kita kena elakkanlah melambatkan penyediaan makanan. Itu adalah antara perkara yang perlu dijauhi. Yang seterusnya, mengangkat hidangan makanan sebelum selesai dimakan. Macam mana tu? Orang tak siap makan lagi, kita dah angkat. Tak elok. Itu adalah perkara yang perlu dijauhi. Okey, apa lagi? Menggunakan pinggan mangkuk yang kotor dan retak. Ingat ya, kita kena sama sekali jauhkanlah sifat-sifat yang tak elok ni. Ustaz rasa tak ada kan orang nak makan ambil pinggan kotor. Ada ke? Tak ada kan. Mesti menggunakan pinggan mangkuk yang bersih dan elok. Jadi kita kena jauhilah perkara yang perlu dijauhi ni. Kena elakkan. Seperti apa tadi? Menggunakan pinggan mangkuk yang kotor dan retak. Tu kita kena jauhi. Apa lagi? Tidak menyediakan kelengkapan yang mencukupi. Air basuh tangan tak ada, lauk tak cukup, sayur tak ada, buah tak ada. Itu maksudnya tidak menyediakan kelengkapan yang mencukupi. Ada apa jadi nasi je. Itu maksudnya tidak menyediakan kelengkapan yang mencukupi. Maksudnya mencukupi ni lengkap lah. Jadi kita kena elakkan menyediakan makanan yang tidak lengkap dan cukup. Okey, faham tak anak-anak? Okey, kita tak payah bagi banyak tajuk. Tajuk kecil untuk minggu ini, hanya kita baca untuk 3 tajuk dan fahamkan. Okey, untuk tugasan, Ustazah nak anak-anak rekod tajuk apa Ustazah nak bagi ni? Okey, kita kembali kepada tajuk kelengkapan yang perlu disediakan. Muka surat 4 tadi. Ustazah nak kamu videokan dan bacakan pada Ustazah kelengkapan yang perlu disediakan ketika menghidang makanan. Okey, buat video. Lepas tu Ustazah nak suruh ibu atau ayah hantar pada Ustazah. Okey? Itu saja untuk tugasan minggu ini. Okey, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.